Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala al-habibil mustafa wa nabiyyina al-mujtaba nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Datuk Rashidi selaku moderator ataupun rakan bicara kita pada malam ini, Tuan Haji Arsyad selaku penyelaras, dan juga Encik Fariza selaku penterjemah bahasa bahasa surah Yasin. Tahu bahasa surah Yasin tu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari orang tak bercakap tu. Dia guna bahasa tangan dia. Baiklah, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu yang sentiasa bersama dengan kita pagi, petang, siang, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, seperti yang disebut oleh moderator tadi, hari ini kita berada di 19 Syaban dah kita ni. Bermakna kita dengan Ramadan hanya ada 10 hari je lagi. Jadi alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan ini. Dengan kita panjatkan doa yang selalu kita baca, imam-imam selalu baca, wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Anda nak tambah sikit lagi Ustaz Rashidi, doa yang dibaca oleh Yahya bin Abi Katsir, Syekhus Salaf, seorang ulama salaf, dia tambah lagi, Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke Ramadan, wa sallim Ramadan lana, dan serahkanlah, anugerahkanlah Ramadan itu untuk kami beribadat padanya sebaik dan sebanyak mungkin. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, kemudian kabulkanlah semua amalan yang kami lakukan itu sepanjang Ramadan dan sebelumnya dan selepasnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi itu dia panggil doa yang komprehensif lah. Kita doa lengkap daripada sebelum sampai Ramadan dan sehingga berakhir Ramadan. Itu doa yang dibaca oleh golongan salafus salih ketika menyambut Ramadan. Jadi alhamdulillah, kita doakan Ustaz Rashidi sampai ke destinasinya dalam perjalanan itu. Bawa kereta hati-hati Ustaz Datuk. InsyaAllah. Mudah-mudahan selamat insyaAllah. Jadi biasalah orang yang dalam musafir lainnya tak tentu pasal. Jadi kita teruskan pengajian kita untuk para pelajar. Hadis yang saya baca ini iaitulah 40 hadis ancaman mencela dan menghina maruah kaum muslimin yang dikumpul oleh Al-Imamul Hafiz Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yang hebat dalam bidang hadis. Cuma dalam hadis 40 ini dia tidak syarat mesti hadis sahih. Yang penting dia kumpul hadis yang berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan ini. Alhamdulillah. Jadi bagi pelajar yang ada kitab, saya buka muka surat 22, hadis yang ke-9. Yang ada kitab. Jadi alhamdulillah, kitab ini telah diterbit oleh Ikon Syabab. Pemuda-pemuda kita dari Terengganu telah mengambil inisiatif mengumpul kitab-kitab turah yang lama-lama diterjemah dan disebarkan. Kita orang tua-tua ni tolong bacalah. Alhamdulillah. Nak menulis itulah tak apa-apa nak laju dah penulisan. Baik, kita pergi kepada hadis yang ke-9 di bawah tajuk balasan tuan ataupun majikan yang cuai. Ini kita dua jenis majikan. Majikan maknanya zaman dulu bila sebut tuan tu maknanya tuan kepada hamba. Oleh kerana zaman kita ni hamba tak ada, memperhambakan manusia tu ada. Bahkan memperdagangkan manusia pun ada. Hari ni kita tengok macam-macam. Dia panggil kuda ni keldai. Bukan kuda, keldai. Keldai dadah lah, keldai ni macam-macam. Itu memperhambakan orang, orang-orang yang tidak ada kemampuan untuk kerja sendiri, maka diberi tugas-tugas yang berat ini. Jadi hadis yang ke-9 ini an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu wa an jami'is sahabah qila ruwiya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata sayyi'ul malakah. Sayyi'ul malakah. Maknanya hadis ini diriwayatkan, saya guna perkataan diriwayatkan sebab
Nabi diriwayatkan Nabi kita bersabda, orang yang mempunyai hubungan yang buruk dengan hambanya. Asal hadis ni kepada siapa? Kepada hamba. Zaman kita ni kepada koli, pekerja, orang bawah jagaan dia, dengan tidak akan masuk ke dalam syurga, wal iyazubillah. Hadis ni riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Imam Tirmizi kata hadis ini hasan. Tapi para muhaqqiqun, muhaqqiq kepada Musnad Imam Ahmad seperti Syekh Ahmad Syakir dan lain-lain mengatakan sanad dia dhaif. Sanad dia dhaif. Kemudian hadis ini didetailkan dalam riwayat lain. Mana Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, dia bawa hadis pendek. Biasanya hadis arba'in ni orang hafal. Kita pun duk masa nak baca ni, Datuk Rashidi duk berasa lagu tu dah lah. Kau kita sebulan sekali ingat boleh hafal lah 2-3 hadis ni. Allahu Akbar. Terlupa nak hafal sampai poster dulu. Asal atas poster mari tak ada nak hafal dalam hadis, pakai baca lah. Jadi Imam Ibn Hajar dia bawa hadis ni pendek untuk hafal. La yadkhul. Takkan tak ingat an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata sayyi'ul malakah. Ingat dah kita pun. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Boleh hafal. Tetapi ada riwayat lain yang lebih panjang, lebih detail tentang hadis ni. Ni kita baca semua, barulah kita nampak, oh ini maksud hadis. Ini maksud hadis. Sebab hadis ni tak boleh kita baca sendiri-sendiri. Kita kena cari syarah dia, kena cari penjelasan dia. Kalau tidak kita orang panggil duduk syarah tak tu pasal. Jadi hadis ni jangan buat main-main. Tak boleh kita nak buat main-main. Kita kena belajar kepada apa yang diputuskan oleh ulama hadis. Baik. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menceritakan bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut hadis ni, tidak masuk syurga tuan-tuan yang berakhlak buruk dengan hamba dia, maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, alaysa akhbartana anna hadhil ummah aktsarul umam mamlukin wa yatama. Jadi ada sahabat tolong tanya, wahai Rasulullah, bukankah Tuhan telah mengkhabarkan kepada kami, mana ada Nabi kita menceritakan kepada para sahabat bahawa umat ini merupakan umat yang mempunyai paling ramai hamba dan anak yatim. Jadi umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ramai hamba dengan anak yatim. Sebab apa ramai anak yatim? Ini kita kena ingat. Zaman dulu ramai anak yatim. Zaman kita hari ni tak berapa ramai anak yatim. Kenapa? Sebab orang dulu berperang. Bila dia berperang, kita dengan musuh ni dua ya. Imma syahadata wa ilmal ghanimah. Sama ada kita menang, kita dapat hamba. Ataupun kita tewas, kita dapat syurga. Dia panggil syahadah, mati syahid. Ini sahabat-sahabat tak undur dia. Tak ada hundur. Istilah hundur ke belakang tidak. Sama ada dia menang atau dia syurga. Itu dua aja. Dia tak mikir nak hidup lama. Bila dia syahid, anak dia yatim. Mana sinoni lah. Bila orang jihad ni, dua perkara ni sinoni. Sama ada dia syahid, anak dia yatim. Isteri dia janda. Ataupun dia menang, dia dapat hamba. Ini dua. Qala na'am. Dalam riwayat ini, walaupun riwayat lemah, tapi taklah sampai maudhu'. Qala na'am fa'akrimuhum kakaramati auladikum. Maka arahan ini, naklah kamu muliakan mereka, muliakan siapa? Hamba-hamba itu dan anak-anak yatim, sebagaimana kamu muliakan anak kamu sendiri. Wa at'imuhum mimma ta'kulun. Beri makan pada mereka apa yang kamu makan. Jangan duk asing-asingkan. Kita makan ayam ikan tiga rasa. Anak yatim hamba-hamba ni bagi ikan tambang, ikan kembung, hok cabut kepala dah kita kata. Mana boleh? Qalu fama yanfa'una fid dunya. Dia kata, jadi sahabat dia tanya lagi, apakah yang memberi manfaat kepada kami dalam dunia? Jadi dalam dunia kita nak manfaat apa? Qala farasun tartabituhu tuqatilu alaihi fi sabilillah mamlukaka yakfika fa iza shalla fahuwa akhu. Maka dia kata, jadi kata Nabi, kuda yang diikat untuk berperang pada jalan Allah, sekarang ni kuda jarang-jarang diguna lah. Kalau ada guna pun untuk main-main sukan dah. Orang tak buat dah kenderaan. Tapi kita ada kenderaan.
Banyak ya sahabat-sahabat kita beli kenderaan pacuan 4 roda 4x4. Dia Malaysia sekarang ni banjir tak tahu bila-bila. Sekarang ni sahabat kita di Johor banjir. Kita doa je kepada mereka dari jauh. Kirim je bantuan-bantuan. Nak pergi tak sempat. Semoga Allah Ta'ala bantu mereka. Kalau duk beli 4x4 tu, anak tanya dia, buat apa Syekh? Pak Haji beli kereta besar-besar ni? Dah lah, tinggi. Dia pula sakit lutut nak ungkah naik. Dia kata, Ustaz, saya beli ni cadang. Kalau ada bantuan diperlukan, ada banjir, ada bencana, senang kita nak pergi. Ini farasun fi sabilillah. Ini termasuk kuda pada jalan Allah di zaman kita hari ni. Kita kata Masya Allah tak. Kalau ni beli kereta, ada Datuk Rasidi je. Ni bukan perli, saya pun tak tahu dia duduk kereta apa tu. Ni beli kereta Alphard, jangguk dia tu, naik bangku sikit pun tercabut dah. Itu kuda jihad untuk ustaz lah, bukan untuk jihad nak masuk medan perang. Untuk jihad pergi berdakwah boleh tu. Jadi kuda mamlukaka yakfik. Ini tajuk dia duduk sini. Mamlukaka yakfik, hamba kamu yang mencukupkan keperluan. Jadi hamba kita beri dia makan cukup, beri pakaian yang sesuai dengan dia, kemudian dia kerja untuk kita, dia bantu kita. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian yang ketiga, Nabi kata, Fa'iza salah fawa'ahu. Manakala hamba itu Islam, dia bersolat, maka dia adalah saudara kamu dalam iman. Jadi ada hamba tak masuk Islam, dia kafir. Jadi kita kata satu ya, hubungan kita dengan dia, hamba je. Tapi kalau dia Muslim, Muslimah, maka hubungan dua hala, satu hamba, satu lagi akhukum fil Islam, hamba saudara kamu dalam iman. Jadi alhamdulillah, hadis rawahu Ibnu Majah wa Ahmad, kata Syekh Ahmad Syakir dan juga Syekh Syu'aib Al-Arnaud dan tim tahqiq musnad, dia kata isnaduhu dhaif. Baik, Al-Syekh At-Tibi ni seorang ulama hadis. Dia kata buruk hubungan dengan hamba, betapa buruknya sikapnya. Ana tengok zaman kita hari ni, kita tengok majikan-majikan ni yang buat kepada bibik-bibik. Orang panggil bibik ke apa benda? Bibik amah ni. Kadang-kadang dia buat berlebih pada hamba. Dahsyat dia punya cara bekerja. Dan ada masya-Allah bibik kalau di Mekah dia panggil khadimah ni. Ada yang balik ke negeri ya, saya tak sebutlah nama negeri ya. Balik ke negeri dia setahun dua, mari balik. Saya tak nak duduk di kampung sebab saya suka duduk dengan majikan. Sebab majikan ni baik, bagi khidmat, bagi masya-Allah macam adik-beradik dia buat. Kita kata itu dia kata tanda orang baik. Cerita tentang hubungan baik ni, mungkin Datuk Rasidi boleh cerita kepada kita nanti bagaimana Zaid ketika ayah dia mari cari di Mekah tu, dia tak mau balik, kan? InsyaAllah nanti kita kalau dia ingat, dia bagi ulasan selepas kita habis hadis ni. Maka betapa buruknya sikap seorang manusia yang buat tak baik kepada hamba dia. Bagi kita, saya tak dalam kurung dengan zaman kita ni, kepada orang-orang di bawah jagaan kita, termasuklah amah-amah bibik-bibik yang ada ni. Hal ini sangat dikeji, pasti diabaikan Allah dan akan dimasukkan ke dalam neraka, wal-iyazbillah. Yang ketiga, orang yang buruk hubungannya dengan hamba dijelaskan seperti berikut. Apa dia, kalau kita kata orang ni buruk perangai dengan hamba, dengan orang bawah jagaan dia, maknanya satu, dia tidak melaksanakan hak mereka. Makan minum tak jaga, makan minum dia tak beri makan pun tak cukup. Yang kedua, menghukum mereka secara melampau. Kalau tersalah contohnya, dia bawa gelas jatuh, pecah gelas. Gelas tu harga RM3 ya, tapi dia pukul macam pukul penjenayah yang buat lari dadah, kita kata contohnya. Dahsyat ini, menghukum ke siapa tak beri makan. Kita kata ini kesalahan tak setimpa dengan hukuman. Yang ketiga, tidak mendidik mereka dengan adab syarak, seperti mengajarkan perkara yang difardukan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ni saya nak ambil masa sedikit, Ustaz. Ramai ya orang-orang yang bela amah ni, yang jaga amah ni di rumah dia tak didik amah ni. Seolah-olah amah ni berpakaian seperti hamba di zaman dulu. Orang zaman dulu kalau hamba, dia ada pakaian tersendiri. Hamba ni dia boleh buka, pakaian dia terdedah lah, bukan macam orang yang merdeka. Jadi sekarang ni, majikan-majikan yang meletakkan tarah bibik dia seperti hamba, rumah Pak Haji tu, rumah Pak Lebay sebahagiannya. Yang kita sedih juga rumah Ustaz. Siapa ni Ustaz? Siapa ni Haji? Dia kata ni bibik saya ni.
Pengasuh. Pengasuh duduk rumah awak, rumah Pak Haji, tak tutup aurat, angkat air kat kita dengan pakai baju t-shirt. Kita kata apa masalah ni awak ni? Jadi ini termasuk dalam tidak memberi didikan. Kalau dulu kepada hamba, sekarang kepada amah. Amah duduk di rumah orang Islam, dia nak berpakaian seperti pakaian amah dia dengan baju t-shirt, dengan pakaian. Lah, kita sebagai kaum muslim, awak bukannya hamba. Kalau pak hamba, dia ada pakaian dia sendiri, dia punya etika. Tapi ini amah ni pakaian muslimah. Jadi wajib kita kena jaga, didik dia, tutup aurat baik-baik. Mari duduk bercampur dengan kita di tempat yang ini tetamu datang. Kita rasa malu tengok. Rumah Pak Haji ni, amah dia keluar macam hamba zaman dulu ya. Hamba zaman dulu pakaian dia tutup aurat dia usap dengan lutut je. Jadi sekarang ni pun ada nak unsur-unsur tu ada. Jadi dia kata tidak mendidik mereka dengan adab syarak seperti mengajarkan perkara yang difardukan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini dengar ni. Pencinta-pencinta hayawan. Termasuk juga dalam maksud hadis ialah orang yang melayani binatang dengan buruk. Seperti tidak memberinya makan. Membebankannya dengan kerja yang tidak mampu dilakukannya. Kita letak atas belakang kita punya kuda ke, donki, keldai ke, dengan berat muatan yang tak mampu dibuat. Dan menyusahkannya dengan pelbagai urusan seperti perjalanan yang sangat kerap, tidak cukup rehat, memukul dengan kasar dan sebagainya. Maka ini termasuk dalam tidak menjaga hak orang hayawan di bawah tanggungan kita. Hari ini kita bela kucing contohnya, bela macam-macam, burung ataupun apa saja, ataupun hayawan yang kita buat kerja seperti lembu, kerbau buat membajak contohnya, ataupun dongki lah buat naik barang. Wallahu alam. Jadi tamatlah hadis yang ke-9, balasan tuan yang cuai. InsyaAllah kita akan pergi ke hadis yang 10. Sebelum masuk ke hadis yang 10, kita minta Ustaz Rashidi sepatah kata mengulas hadis yang saya baca tadi. Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Guru di atas sambungan hadis kita pada malam ini. Dan itu satu panduan yang begitu besar. Walaupun zaman kita dah tak ada hamba, tetapi kita tetap ada panduan muamalah dengan pekerja kita sebagai majikan, sebagai orang yang ambil khidmat mereka dan kita bayar gaji mereka. Adanya muamalah dengan baik sebagaimana ditunjuk dalamnya syarah hadis Rasulullah SAW ini. Saya teringat Dr. Abdul Bashir sedang menonton dan juga ibu bapa yang saya kasih sekalian, peristiwa bagaimana amah daripada Indonesia dulu beda tuan-tuan. Ada yang mati, ada yang tak diberi makan. Bahkan saudari Nirmala Bonat, kalau masing-masing boleh ingat, saya simpan kerana amah tu. Nirmala Bonat, histerika badannya, dah hampir tak ada sejekal pun yang tak selamat daripada bangku. Ni kita kata bagaimana bahasa mudanya tak ada hati buruknya. Dia buat hamba sungguh-sungguh. Jadi dengan hadis yang kita baca malam ni, dapatlah kita mengambil panduan berat menjaga tanggungjawab dan amanah yang mesti kita jaga. Kerana agama dijaga bahawa semua insan dapat lagi selalu kita dalam alam. Jadi kita dah ambil hadis tadi tu, kita nak sambung pula hadis berikutnya tu. Dia masih dia saya tahu sangat kata banyak tu dia mau bangun dia tertangguh dan dia masih dia tak boleh buat ustaz di sini tu. Silakan. Tak adil gitu tak ada. Nah, kita berlaku adil. Moderator jaga dah tu. Baik, terima kasih Ustaz Rashidi di atas ulasan. Sekarang kita berpindah kepada hadis yang ke-10, tengok di muka surat 24. Hadis yang ke-10 muka surat 24. Hadis perdebatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ada debat ni Allah Ta'ala murka. Sebab apa? Sebab dia nak debat bukan nak cari kebenaran, tapi nak membela yang tak betul. Hadis ini Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man khasama fi batilin wa huwa ya'lam. Man khasama fi batilin
wa huwa ya'lam lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'. Rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Al-Hakim wa ghairuh. Maksudnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, anak pada Sayyidina Umar bin Khattab, meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bertelagah, khasama, berkelahi, berdebat, itu maknanya, yang pada suatu perkara yang batil, sedang dia mengetahuinya, dia tahu benda tu batil, kita pergi bela juga. Tahu benda batil, kita bela juga. Maka dia sentiasa berada dalam murka Allah sehingga dia meninggalkannya. Maknanya orang ni dalam kemurkaan Allah Azza wa Jalla sehingga dia tinggalkan perbuatan yang batil itu. Hadis ini rawahu Abu Daud dan dihukum sahih oleh Al-Hakim, dan juga para muhakkik semasa juga mengatakan darjah hadis ini sahih. Alhamdulillah. Wa fi lafzin, dalam lafaz lain, man a'ana ala khusumatin bi zulmin faqad ba'a bi ghadabin min Allah Azza wa Jalla. Dalam satu lafaz lain, sesiapa yang membantu, suatu pertelagahan, perbalahan, perdebatan dengan cara yang zalim, maka dia pulang sambil membawa murka daripada Allah Azza wa Jalla. Murka daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi tengok nota di bawah kata, menurut Al-Munziri dalam kitab di At-Targhib wa Tarhib, dia kata dalam sanad terdapat perawi bernama Matar bin Tahman Al-Wara yang dihukum lemah oleh ramai ulama hadis. Jadi serta baiklah, itu mana hadis yang kedua ni lemah nak banding yang pertama tadi. Jadi alhamdulillah kita ada hadis yang pertama. Wa rawahu At-Tabarani an Abi Darda radhiyallahu anhu ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin shadda ghadaban ala muslimin fi khusumatin la ilma lahu biha faqad 'anadallaha wa alaihi la'natullah. At-Tabarani meriwayatkan bahawa diceritakan Nabi kita bersabda, mana-mana lelaki yang sangat marah kepada seorang muslim, dengar ni, dia benci kepada seorang muslim dalam suatu pertelagahan, orang dia kelahi, kita marah tanpa memiliki ilmu tentangnya. Tak ada ilmu ke apa, ilmunya kita tak sokong dia, itu ya punca. Kalau kita sokong, boleh ya cari jalan takwil, kona sana kona sini jadi betul. Yang tak sokong, marah lalu. Apa jadi? Maka sesungguhnya dia telah ingkar kepada Allah dan laknat Allah ditimpakan ke atasnya. Jadi hadis ini juga lemah. Tapi hadis asal Imam Ibn Hajar, alhamdulillah hadis itu sahih. Maka dalam tiga hadis ini kita campurkan sekali. Di dalam pengajaran yang kita akan baca ni, para jemaah, para pelajar sekalian, bahawa sesiapa yang punya kemahiran berdebat, kita pandai berdebat, berhujah, sama dalam urusan agama atau urusan dunia untuk menenangkan kebatilan. Ini bahaya kita ni. Oleh kerana kita pandai berdebat, kita nak hilangkan kebatilan orang tu, kita guna hujah, kona sana, kona sini. Mengaburi pendengar bahawa dia berada di pihak yang benar. Mengatasi kebenaran dan menukarkannya menjadi batil. Hak betul, dia pusing jadi batil, jadi tak betul. Maka dia adalah seburuk-buruk perbuatan yang haram dan sekeji-keji nifak, mana perbuatan munafik, wal'iyazbillah. Jadi kita bimbang hari ini, sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam bidang guaman, kita kena tahu, kita nak bela tu kalau kita tahu orang ni ada evidence, sudah ada tanda-tanda yang dia ni memang penjenayah, jangan pergi bela. Kita kena bela sebab duit nak. Bila nak duit, dia sanggup je putar sana putar sini, akhirnya yang betul salah, yang salah tu betul. Ni apa jadi orang ni, wa huwa walam yazal fi sakhatillah, orang ini berada di dalam kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Menang boleh sejuta dua, tak berbaloi. Sejuta dua ada buat apa? Nak makan banyak mana kita atas dunia ni? Tak boleh makan sejuta sehari.
pergi duduk di hotel bersama mana pun, dia punya buffet dia 250 ya satu hari. Boleh makan pagi sampai malam. Nak makan banyak mana? Tapi ingat, kalau duduk di bawah kemurkaan Allah Azza wa Jalla, apa yang kita dapat? Jadi sebab itulah kita nak bela mana-mana orang, mana-mana kumpulan, mana-mana orang yang kita anak guam kita pun, kalau kita nampak ada unsur-unsur dia ni dizalim, bela. Tapi kalau kita tahu memang dia tu zalim, jangan bela. Tapi ada setengah orang ni, dia bijak, alilul, dia panggil alilul lisan. Lidah dia bisa, boleh je tukar. Nah, kadang-kadang yang menang di mahkamah bukan betul pun, teknikal je. Masalah teknikal yang menang. Dia tanya sikit, section berapa? Kalah, maka prima facie, dia panggil apa dia istilah pokok dia ni. Tak, oleh kerana tidak ada keraguan yang boleh ditimbulkan, maka lepas. Itu kan. Kita nak kata apa? Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, ketika datang orang yang berhujah depan dia, Nabi kata, innama ahkumu mimma asma. Aku jatuh hukuman ni mengikut apa yang aku dengar saja. Aku dengar hujah orang ni kuat, mantap dia punya hujah, maka aku beri pada dia. Tapi ingat, mana-mana benda yang aku beri pada orang ni, kalau tak betul, tetap orang yang diberi hak itu mengambil harta orang dengan zalim, dia akan makan api neraka. Nabi SAW ajar kepada kita. Jadi timbul soalan, kenapa Nabi tak terus dia jatuh hukum dengan wahyu? Kalau Nabi semua menggunakan wahyu, bagaimana ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam, kaifa yahkumu Abu Bakr? Bagaimana Abu Bakar nak jatuh hukum? Abu Bakar tak ada wahyu. Maka Nabi SAW mengajar kepada kita, mendidik para umatnya, mendidik para qudah, para qadi, para hakim, supaya mendengar hujah. Kalau hujah dia kuat, kita beri. Tapi kadang-kadang dalam dhamir kita, dalam hati kita, kita rasa hak lain lebih betul. Tapi kita kena hukum ikut hujah. Sebab itulah dalam kaedah perbahasan ni, dia kata bolehkah qadi yahkumu bi ilmihi? Qadi jatuh hukum dengan ilmu dia. Kita kata tak. Qadi kena jatuh hukum berdasarkan kepada hujah yang dikemukakan oleh orang yang datang berhujah depan dia. Jadi dia tak boleh jatuh hukum sendiri. Kalau tidak, Nabi tak payah bawa hujah. Wahyu ada. Boleh je Nabi tanya malaikat. Maka malaikat bagi minta wahyu dengan Allah, jatuh hukum. Mari saya nak Abu Bakar nak minta wahyu dari mana? Jadi tidak ada wahyu, maka itu susah. Ini para jemaah sekalian. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, langkah yang lebih utama ialah meninggalkan perdebatan tersebut semampu boleh. Jadi kalau kita rasa kita berdebat ni tak ada apa faedah kepada agama kita. Kita pun tahu hujah dia tu mantap, tapi kita nak betulkan geng kita. Ini masalah yang berat sekarang ni. Ancaman dalam hadis ini berkaitan perdebatan yang memenuhi dua syarat. Dengar ni. Maknanya kita boleh berhujah, tak ada masalah. Memang kita suruh hujah. Dalam hadis Nabi kata al-bayyinatu 'alal mudda'in wal yaminu 'ala ma ankara. Orang yang nak mendakwa, kalau dia ada hujah, kemukakan dakwaan. Dia tak boleh diam. Kalau dia diam, as-sakitu 'anil haqqi, kata di ulama, syaitanun akhras. Orang yang diam daripada benda betul, itu syaitan bisu nama dia. Bukan hadis tu. Ada setengah orang ni penceramah dia salah kod. Dia kata sabda Nabi. Lah, bukan sabda Nabi. Tapi itu kata-kata masyhur di kata ulama. As-sakitu 'anil haqqi, syaitan akhras. Tapi al-mutakallimu 'alal batil, syaitanun natiq. Ingat pula. Orang yang bercakap benda batil, dia pun syaitan bercakap. Jadi sama ada dia syaitan bisu ataupun syaitan yang berkata-kata. Dua-dua tu bahaya belaka. Kita tak nak. Maka di sini yang dilarang kita berhujah di sini dua apabila ada dua perkara, dua syarat. Yang pertama, menggunakan hujah yang batil atau berkisar perkara yang batil. Maknanya hujah dia tu tak betul pun. Memang hujah batil tu, tapi dia sengaja nak gunakan hujah ini untuk apa? Untuk nak menangkan kawan dia. Sekarang ni timbul balik isu asabiyah. Lama dah tak dengar asabiyah ni. Sekarang ni asabiyah. Asabiyah ni membela kaum yang salah, kita pergi bela, itu nama dia asabiyah. Lama dah. Lama kita muda-muda dulu dah dengar ceramah asabiyah ni. Sekarang ni nampak ada timbul balik pula cerita asabiyah ni. Rupanya dunia ni berputar. Ayyam dual, dia panggil ayyam dual. Hari itu bersilih berganti. Sekali sini, sekali ni. Jadi sekarang ni timbul balik. Nanti kita semak balik hadis asabiyah pula. Itu yang pertama.
Yang kedua, dia sememangnya tahu bahawa dirinya berada di pihak batil. Manakala kita tahu benda yang kita pertahani batil, tapi semata-mata nak tunjuk berani, nak tunjuk kekuatan, nak tunjuk gedebel depan pengikut kita, jangan. Pengikut kita bertepuk tangan dia, oh hebat Tuan Syekh kita, hebat peguam kita, hebat pendebat kita. Tapi dalam hati kita tahu, kita berkelentur orang, kita tipu orang. Tunggulah neraka di tempat dia, tunggulah kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita tahu benda batil, diam. Sebab itulah kita ramai di kalangan ulama salaf, apabila berlaku di antara pertelingkahan di antara Sayyidina Ali contohnya dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an jami' sahabah, ramai di kalangan sahabat yang diam. Dia kata, aku nak cakap ini Ali menantu Nabi, khalifah. Nak cakap yang ni pun bukannya budak-budak yang tak ada harga, sahabat Nabi. Tak, pernah juga menjadi penulis kepada Nabi SAW. Jadi ada yang di antara Mutarrif dan sahabat-sahabat lain. Kita pun kalau kita rasa kita tak ada hujah, tak payah duk bela mana-mana. Lagi kita bela hari ni, esok orang lompat, pening kita nak tarik balik susah. Kita pendakwah ni berhati-hatilah, ambil langkah berhati-hati. Nak komen sana sini pun berhati-hati. Jangan mudah-mudah sangat, kan? Jadi orang lain tak apa, dia ada mazhab lain yang dia bercakap hari ni lah, esok lain pun tak apa. Mereka sudah kalih, dia panggil kalih peluru, tebal muka dan tidak ada perasaan apa-apa. Saya tak sebutlah kumpulan mana itu. Itu bahaya. Baik, yang jika seorang pemimpin tahu, dengar ni, ada dalam kitab ni kata, jika seorang pemimpin tahu ada orang di bawahnya yang bertelagah, berhujah, atau membantu orang yang zalim, maka dia hendaklah menghalang atau menegah perbuatan tersebut. Itu pemimpin. Kalau kita sebagai pendakwah, kita tahu kawan-kawan kita pergi sokong zalim, kita juga kena nasihat. Kalau kita guru, kita tahu murid-murid kita yang buat benda tak baik, kita juga kena nasihat. Tapi sekarang ni Ustaz Rashidi, jangan main-main anak murid kita. Dia belajar dengan kita bertahun-tahun. Habis khatam kitab 2-3 buah, dah kitab khatam. Waktu dia nak cakap benda-benda yang pelik, bila kita tegur, dia kata ini ijtihad ana. Oh, jangan main. Ijtihad ana. Dia bagi ijtihad, kita pun lembek selalu, tak tahu apa dah. Nak macam mana main ijtihad. Nah, orang ijtihad tak boleh lawan. Ini panggil dia. Dia panggil langgar disiplin berguru dah kita ni. Main ijtihad pula dah. Penat. Baiklah. Jadi guru, pemimpin, orang-orang yang tahu benda benar, menjadi kewajipan kepada dia memberi nasihat, menghalang daripada perkara yang tidak baik. Yang ketiga. Tengok yang ketiga. Dalam riwayat At-Tabarani daripada Abu Darda tadi, dijelaskan bahawa laknat Allah Ta'ala yang menimpa adalah berterusan sehingga hari kiamat. Dalam tempoh ini Allah akan menjauhkannya daripada meraih rahmat Allah Azza wa Jalla. Manakala kita kata laknat, apa makna laknat? Laknat bermakna tarada. Mal'un maknanya matrud, orang ini dihalang, terhalang daripada rahmat Allah Azza wa Jalla, dijauhkan daripada rahmat Allah, maka ini satu perkara yang cukup menakutkan kita. Dan kita ni mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla sentiasa. Jangan mudah-mudah, jangan duk main-main. Kita bermudah-mudah dalam perkara ini, sebab bila kena laknat habis. Jadi kita pun jangan duk laknat orang. Ni mudah nak laknat orang. Laknat orang tu, laknat orang ni mal'un, jangan. Orang yang melaknat orang, sama juga kita tak suka orang yang selalu banyak bersumpah-sumpah sehingga terkenal dengan kumpulan sesumpah nama dia. Sumpah ya kerja dia. Wallahi. Tak takut ke Tuhan walaupun apa benda. Seorang yang suka melaknat juga satu benda yang berat. Ni sekarang ni anda tengok kaki-kaki pelaknat ni. Oi, jangan main. Ada setengah orang itu pencinta dakwah, pencinta sunnah, tapi pergi sebut dia duk laknat orang-orang yang dia tak suka. Kita kata sabar saudara. Saudara ingat saudara sebagai pendakwah, sebagai ada follower ramai, boleh je laknat orang tu, laknat orang ni. Awak ingat awak banyak pahala ke di akhirat nak beri pada orang yang kamu laknat di atas dunia. Ini satu benda yang menakutkan kita, para jemaah sekalian. Jadi tamatlah kita hadis yang kedua. Jadi oleh kerana Datuk Rashidi dalam perjalanan mungkin dia sudah ketinggalan. Jadi kita teruslah. Ajak Rasyad nak kulas sikit. Ganti Datuk Rashidi tentang hadis yang ke-10 ni. Larangan daripada menyokong, membela orang-orang yang tidak betul ni. Silakan Ustaz Haji Rasyad. Tak apa dah Datuk. Saya rasa lebih Datuk teruskan tanpa saya ulas lah. Nanti saya ulas masuk politik pula lah.
Tak ada. Kita ulah mengikut agama. Kita ulah mengikut ilmu. Kita tak campur hal-hal lain. Kan? Kalau nak hal lain, kita naik pentas. InsyaAllah. Jadi setengah orang ni tak boleh. Bila kita ulah, dia kata, ini campur tangan. Mana boleh? Hidup atas dunia ni, kalau pendakwah yang tidak tegur, siapa nak tegur? Bila kita tegur orang dia sayang, dia kata kita main politik. Dia pergi kutuk orang yang dia tak suka tu, tak ada apa-apa. Halal. Kita kata, la ya akhi. Jangan main-main. Baik, buka kitab. Muka surat 26. Hadis yang ke-11. Jadi oleh kerana saya dulu kita baca hadis, kita syarah panjang. Sekarang ni kita nak baca hadis banyak-banyak. Kita khatam kitab ni, kita lain pula. Ya, sila. Tak. Ataupun Datuk boleh ulas ke untuk bulan Ramadan ni? Sebelum sambut bulan Ramadan sikit, sebelum habis. Boleh. Nanti kita ada sikit masa. Kita ambil satu hadis lagi, kita tambah Ramadan insyaAllah. Baik. Hadis yang ke-11, akibat membantu pihak yang zalim. Sebab dia berkaitan. 3-4 hadis ni macam ada kaitan dua tu, sinonim. Min hadisi an Ibni Abbas, daripada hadis riwayat Ibnu Abbas, man a'ana zaliman bi batilin liyudhidha bihi haqqan faqad bari'a minallahi wa rasulih. Allahu akbar. Siapa diriwayatkan bahawa daripada Nabi SAW, sesiapa yang membantu orang yang zalim dengan perkara batil. Kita tahu orang ni buat zalim, kena kepada orang, kita pergi sokong juga dia, apa jadi? Untuk memadamkan kebenaran. Benar, kita tahu orang ni benar. Contohnya, orang ni lama dah dalam perjuangan, dalam perhidup dia ni duduk berjuang benda yang kita nak ni. Contohnya. Tapi tiba-tiba bila dia dapat kuasa, dia pula yang menghalang benda yang sama. Jadi macam mana kita nak kata? Adakah dia berbohong pada kita sudah bertahun-tahun? Ini juga satu masalah yang kita perlu perjelaskan supaya kita jelas. Jadi kalau siapa yang bantu orang yang zalim dengan perkara yang batil untuk memadamkan kebenaran, maka dia berlepas diri daripada Allah dengan Rasul. Mana Tuhan tak ambil peduli lagi dengan orang ni. Na'udzubillah. Hadis ni rawahu At-Tabarani. Kata di sebahagian ulama, dia kata Hasan bil mutaba'at. Mana hadis tu dhaif. Tapi dengan mutaba'at, dengan beberapa jalur yang lain, dia pergi kepada Hasan. Wallahu alam. Yang penting, hadis ni tak boleh sekali-kali kita pergi bersekongkol dengan orang yang tidak betul untuk memadamkan kebenaran. Mana kalau kita tahu benda ni benar, kita pun belajar, kita dengar. Tapi oleh kerana kita nak jaga kedudukan di mata netizen, nak jaga kedudukan dalam masyarakat, supaya kita ni mendapat tempat kedudukan, kita pergi sokong juga. Ini ramai kes-kes macam ni. Dalilnya, bila kita beritahu benda yang benar, kita mempertahankan sunnah Nabi SAW daripada diancam oleh pihak yang mereka-reka amalan, ramai yang sokong. PM, saya sokong. Teruskan. Tapi dia dalam public masyarakat, dia tak bercakap. Bahkan marah dengan kita pula, ini bercakap apa, dia menyalahi peraturan masyarakat. Kita kata janganlah. Sepatutnya sokong. Kalau tak nak sokong, diam. Jadi jangan sekali-kali kita bersikap membantu orang yang zalim. Dia gini, orang yang zalim apabila dibantu oleh orang-orang yang ada makanah, ada kedudukan dalam masyarakat, ada orang panggil dipercayai oleh masyarakat, menyebabkan dia lagi berani nak zalim sebab dia disokong oleh orang ni. Itu bahaya. Kata dalam hadis lain, mengampu orang-orang yang zalim, orang-orang yang sebab kita nak dapat kedudukan, kita mengampu. Itu jangan sekali-kali. Baik, pengajaran hadis. Perangai buruk merupakan akhlak dan kelakuan jahat kaum terdahulu dalam mendustakan para nabi. Allah Subhanahu wa taala merakamkan hal ini dalam firman Allah Taala dalam surah Ghafir ayat 5. Kazzabat qablahum qaum Nuh wal ahzab min ba'dihim. Wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhuzuhu wajadalu bil batili liyudhidu bihil haqq fa akhaztuhum fa kaifa kana iqab. Maksud dianya, sebelum mereka, yakni kaum Nabi Nuh alaihissalam,
kaum Nabi Nuh dan puak-puak yang bergabung sesudah kaum Nabi Nuh itu telah mendustakan Rasul-Rasul. Dan setiap umat di antaranya telah merancang rancangan jahat terhadap Rasul mereka untuk menawannya dan membinasakannya. Dan mereka pula telah membantah dengan perkara yang salah untuk menghapuskan kebenaran dengan perkara yang salah itu. Sebab itu aku binasakan mereka, kata Allah Azza wa Jalla, aku binasakan mereka, maka lihatlah bagaimana kesan azabku. Surah Ghafir ayat 5. Jadi ini ayat maknanya orang dulu masing-masing nak khianat kepada Nabi dia masing-masing. Mari orang zaman lain pula nak khianat kepada para pendakwah, para penyebar ilmu yang betul-betul. Kalau ajaran sesat memang kita suruh sekat. Tapi kalau pendakwah nak disekat, nanya kepada masyarakat. Nanya. Baik, yang kedua, pelaku semikian tidak lagi mendapat perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Janji ini jelas menunjukkan bahawa ia termasuk dalam dosa-dosa besar. Maknanya menyokong orang yang zalim di atas kezaliman mereka untuk memadamkan kebenaran adalah suatu kezaliman yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Baik lagi, kita tutup dengan sebuah hadis yang berkaitan. Hadis ini berkaitan. Hadis yang ke-12, larangan menganiaya Muslim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, ruwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man jarrada zahra muslimin bighairi haqqin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Rawahu Tabarani. Maksud dianya, Abu Umamah meriwayatkan bahawa diriwayatkan Nabi kita bersabda, sesiapa yang menanggalkan pakaian seorang Muslim tanpa hak, nascaya dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Hadis ini rawahu Tabarani dan dinilai dhaif oleh Imam Suyuti dalam Al-Jami'us Shaghir dan juga dalam dhaif Al-Jami'us Shaghir dia kata dhaif. Jadi hadis ini lemah dari sudut sanad. Apakah maksud hadis ini? Maksud menanggalkan pakaiannya ialah bertujuan memukulnya atau merampas pakaiannya yang diperlukannya tanpa hak. Maknanya orang ni pakai baju comel-comel, kita pergi ambil. Itu yang makna yang zahirnya. Makna yang zahirnya. Yang kedua, boleh jadi juga maksud hadis inilah perlakuan tersebut bertujuan untuk menghina dengan membuka auratnya. Dia main buka aurat orang ni. Hina lah orang tu. Nampak aurat dia. Ataupun maknanya orang ini kita rampas hak dia. Orang duduk di jawatan yang baik-baik, tiba-tiba kita bagi jatuhkan dia. Dia panggil jatuhkan dia. Itu dia panggil jarrada zahra muslim. Maknanya tanggalkan pakaiannya. Maknanya kita hilangkan dia punya kedudukan. Kalau dia baiklah, kalau dia tak baik memang kena hilangkan. Mana boleh kita biarkan orang zalim teruskan dengan kezaliman, orang yang sesat dengan kesesatan, orang yang tak betul dengan kebatilan. Jadi tak boleh. Tapi itu dia maksud dia. Maka janji buruk yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas itu menegaskan bahawa ia merupakan salah satu daripada dosa besar. Jadi kesimpulan kita, Tuan Haji Arsyad, kesimpulan kita kepada hadis yang kita baca pada kali ini, semuanya yang berkait dengan kezaliman yang dibuat oleh orang yang berkuasa ke atas orang yang duduk di bawah dia. Sama ada zalim kepada hamba, zalim kepada majikan, kepada pekerja, tak bayar gaji, tak bayar allowance, macam-macam dia buat, zalim kepada hayawan, kita pukul dia, kita katak dia. Cuma timbul satu lagi masalah. Satu lagi masalah ni. Kalau kita bawa kereta, bawa kenderaan, tiba-tiba lalu ada kucing ke hayawan melintas. Jadi ada orang kata jangan break, langgar aja. Dia kata kalau langgar zalim. Tuan-tuan kena ingat, berapa banyak kes aksiden sampai 3, 4, 5 buah kereta. Hasil daripada mana? Hasil daripada kita break kerana hayawan lalu melintas. Kalau kita langgar, kereta kita yang rusak. Itu pun kalau kucing tak rusaklah kereta kita, insya-Allah. Tapi kalau kambing mungkin patah-patah nombor. Tapi kalau lembu, tak tahulah siapa patah. Dah, yang pentingnya kita kena tengok. Sebab banyak kes yang berlaku aksiden, mari daripada dia. Kita, kenapa ni?
Ada yang terbalik masuk dalam gang. Puncanya lari daripada kucing melintas. Kita kata kita bukan nak bunuh dia, dia yang bunuh diri. Itu berbeza. Dia yang qatala nafsahu, dia bunuh diri dia, tapi kita juga membinasakan orang sampai 5-6 buah belakang bertindang, kita punya aksiden. Jadi kena hati-hati. Jadi ini masalah yang kita kata zalim pada hayawan tadi bukan soal pijak dia tengah jalan. Soalnya dia kita kurung dia tak bagi makan, kita sepak dia, dia duduk diam-diam, kita pergi pukul. Itu yang tidak boleh. Jadi alhamdulillah tamaklah kita beberapa hadis yang berkait dengan kezaliman, membela orang yang zalim dan juga menyokong mana-mana pihak yang melakukan kezaliman ataupun membela kebatilan untuk memadamkan kebenaran, maka semuanya akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tamaklah hadis ini. Kita bagi peluang kepada Ustaz Rashidi untuk membuat sedikit ulasan kepada hadis yang kita baca. Sebab Haji Arsyad kata oleh kerana nak Ramadan ni, dia suruh kita tazkirah Ramadan pula sikit. Jadi silakan. Terima kasih pada Tuan Guru. Terima kasih ibu bapa sedang penonton yang saya kasih sekalian. Nak ulah hadis tu pun terputus-putus saya tak di tengah jalan tu. Kat mana nak cekok tu tak tahu tu. Apa pun ibu bapa sekalian, hadis-hadis kita dengar malam ini semua sekali jadikan panduan dalam kita muamalah sesama kita. Hatta dengan hayawan pun kita dah dengar tadi tu. Cuma timbul beberapa persoalan juga. Ataupun selalu kita dengar orang tanya ialah kita pera burung tu ataupun kita pera lah apa-apa hak jenis bebas tapi kita mari kurung di rumah kita tu walaupun beri cukup makan, walaupun beri cukup mainan ke apa semua sekali, adakah dia termasuk kita anaya juga seperti kita pera burung titik ke contohnya ataupun kita pera burung kuku ke. Jadi banyak orang tanya tu apa pandangan Tuan Guru tu, silakan Tuan Guru. Kita minta ulasan, dia bagi soalan. Jadi masalahnya tadilah, kalaulah biar diuruf bahawa burung tu menerima, kalau kita letak dia dalam sangkar dengan makanannya, dengan minumannya, dengan suasana yang orang panggil sesuai dengan keadaan dia, boleh jadi tidak jadi masalah perkara itu. Sebab ada je orang yang bela-bela hayawan tu. Cuma yang jadi masalahnya kalau kita tak beri hak dia, tidak beri hak dia. Maknanya kita kurung dia dalam tempat yang kotor, kan, sempit, dia nak bergerak pun tak boleh, makanan pula tak cukup, maka itu yang termasuk dalam perkara mahzur ataupun yang dilarang di dalam Islam ini. Para jemaah sekalian. Baiklah, tamaklah hadis. Kita break untuk siri ini, hadis yang ke-12. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, kita akan sambung hadis yang ke-13 di bawah pengadu domba, batu api tidak masuk syurga. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Baiklah, kita akur kepada moderator kita, Tuan Haji Arsyad, bahawa oleh kerana kita nak masuk Ramadan tak lama lagi, jadi apakah persiapan yang utama yang sepatutnya kita buat? Yang patutnya kita buat, maka yang pertama sekali, para jemaah sekalian, kita kena berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allah sampaikan kita ke Ramadan seperti doa yang telah saya sebut di awal tadi. Kan? Awal tadi kita dah sebut doa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Siapa yang hafal doa ni yang boleh tulis, saya tulis di bahagian komen tu, mudah-mudahan para pendengar kita, para penonton boleh ambil doa ni dan boleh hafal untuk diamalkan dan dibaca sepanjang Ramadan ini, sehingga sampai akhir Ramadan, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita kena lakukan, iaitulah taubatan nasuh. Kita kena taubat kepada Allah Azza wa Jalla daripada dosa-dosa kita, daripada perkara-perkara yang tidak baik. Dia kata pelik Abu Anas. Orang nak taubat bulan puasa, nak bermaaf-maafan hari raya, kan? Jadi nak taubat bulan puasa, nak bermaaf pada hari raya, kita kata itu terlambat. Sepatutnya kita taubat sebelum Ramadan. Sebab apa? Sebab kita nak masuk Ramadan tu hati kita dah bersih. Hati kita tu wala taj'al fi qulubina
ghillan lillazina amanu. Jangan kau jadikan hati kami ni benci kepada orang yang beriman. Jadi kita nak masuk Ramadan ni berkasih sayang kita sama-sama kita. Itu dua. Kemudian bila kita taubat nasuh, maknanya kita pun bersih hati kita. Kita nak ibadat pun tenang. Nak baca Quran pun senang. InsyaAllah ta'ala. Nak baca Quran pun kita dalam keadaan tenang. Sebab apa? Bila hati itu bersih, cerahlah dada kita, lapanglah hati kita untuk menerima kebenaran yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Jadi nak baca Quran ni kalamullah. Nak berzikir, sebut nama Allah. Tapi kalau hati itu tak bersih, hati itu kotor, kita tidak taubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita mengatakan itu satu perbuatan yang tidak baik. Ada buku yang saya tengok, Ustaz Datuk Rashidi selalu baca kitab tentang bersih hati itu. Apa nama Ustaz? Niat Datuk. Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah. Cantik kitab tu. Ada baca dari live ni. Ada baca. Kena tengok gitu. Ya. Ya? Datuk tak dapat buku tu lagi? Ada buku tu. Datuk Rashidi. Datuk masih dapat lagi. Baik. InsyaAllah. Baik. Terima kasih menyerah kita. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena letakkan target. Kita ni kena ada target. Kita nak berniaga tahun ni 2023 ni, kita target untung 1 juta. Kau sikit juta ni Haji Arsad. Haji Arsad ni dia toke besar. Juta sikit. Dah. Dia kata 1 juta tak apa dah. Cara kita berniaga kecil-kecil. Tapi kalau orang besar-besar nak 100 juta dia punya tak baik. Jadi dalam kita nak tahu musim Ramadan ni musim yang besar, berapa keuntungan yang kita nak dapat. Berapa keuntungan nak dapat. Kita nak baca Quran biar boleh khatam 2 kali, 3 kali, letak target. Allah, banyaknya 3. Kalau dapat 2, alhamdulillah. Ni kalau letak target 1 dapat separuh kali khatam pun tidak. Kita kata sangat-sangat rendah kita punya matlamat. Target rendah. Kita kena tinggi. Orang kata orang jiwa kena besar. Tapi jangan berbuah besar. Buah besar tak jadi. Jiwa kena besar. Dia lain dua tu tak. Buah besar dengan jiwa besar tak sama. Jiwa besar lain. Buah besar tu cakap je. Juta sana, juta sini. Minum air teh kedai kopi suruh orang bayar. Itu dia panggil buah besar itu. Itu tak boleh pakai yang tu. Jadi kita kena letak jiwa besar, niat ikhlas. Aku nak khatam Quran berapa kali? Aku nak solat tarawih, solat berjamaah di masjid tak tinggal. Aku nak solat tarawih dengan imam tahun ni tak lari. Ni asyik lari je ni. Allahu Akbar. Kalau orang tak larat nak solat tarawih panjang-panjang tapi nak 20 rakaat juga ke, nak sudah sekali dengan imam, kita pergi ke Terengganu ni. Ustaz Rashidi kenal tempat dia tu. Buluh Gading ke apa nama? Itu Buluh Gading. Itu sahabat kita laju dia. Dia tidak laju tapi cukup syarat dia. Dia ada tempat laju, tempat tak laju. Yang penting nak sedekah banyak mana? Sebab apa kita kena target? Apa pentingnya Haji Arsad kita tu kena buat target jadual yang kita nak buat? Sebab kata di sebagaimana Nabi sebut dalam hadis, siapa-siapa di ikhlas berniat nak mati syahid, dia niat nak ikhlas nak mati syahid, tapi dia tak ada peperangan. Macam zaman kita nak pergi perang tak boleh. Kalau pergi kena tangkap. Ballaghahullahu manazilash syuhada walau mata ala firashi. Allah Taala akan sampaikan kepada dia darjat orang mati syahid walaupun dia mati atas tilam rumah dia. Jadi kita target nak 3 kali baca Quran. Kita target nak bagi makan hari ni 500 orang buka puasa insya-Allah. Kita target hari nak sedekah 10,000 contohnya dalam Ramadan ini. Kan? Kita target apa lagi? Nak apa saja yang kebaikan, tapi dengan niat betul-betul. Waktu kita bajet tadi, target tu betul-betul ikhlas. Ingat baik, bukannya kelentung kan. Maka bila kita tak dapat semua yang kita nak buat, Allah Ta'ala akan sampaikan dengan niatnya ikhlas, kita dapat meraih pahala yang kita nak buat. Ini penting. Kalau tidak, rugi kita. Target pun tak ada, bajet pun tak ada, apa yang kita ada, tak ada apa-apalah. Tawakal Allah Azza wa Jalla. Dapat sekali khatam nasib baik. Dapat bagi makan 2-3 orang miskin pun boleh. Jadi kalau macam tu dia punya rendah, dia punya matlamat, kita akan rendah. Jadi itulah nasihat saya 3 perkara. Yang pertama, kita kena doa sentiasa. Yang kedua, taubatan nasuha sebelum masuk Ramadan. Yang ketiga, niat ikhlas dengan target-target yang kita nak.